teka lagu best. Ha? Demam teka lagu best? Bermula 24 Mac hingga 1 Mei ini, anda berpeluang memenangi sebahagian dari RM18,000 dalam teka lagu best. Jadilah pengirim SMS ke-7 selepas isyarat teka lagu best dikeudarakan ketika lagu sedang ke udara. Type best, jarak, TLB dan hantar ke 39111. Berikan judul lagu dan nama penyanyi dengan betul ketika penyampai menghubungi anda. Teka lagu best menangi sebahagian dari RM18,000 hanya di Best FM, terbaik untuk harimu. Paparan berita 27 April 2015. Kerajaan Johor akan memastikan penyediaan sekolah di negeri ini mencukupi. Sekolah jenis kebangsaan Cina Pei Hua 2 siap hujung tahun ini. 4 agensi polis bantuan Johor terima sijil penubuhan. MPM laksana program bersih longkang, pastikan bandar Muar bersih. Dan akhir sekali, APMM Wilayah Selatan tahan kapal dagang bersauh tanpa kebenaran. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kerajaan Johor akan terus komited untuk membantu soal penyediaan sekolah secukupnya bagi melahirkan modal insan dalam kalangan rakyat di negeri ini. Menurut Menteri Besar Johor, Datuk Muhammad Khalid Nordin, peningkatan dalam aspek modal insan setiap kaum secara tidak langsung dapat membantu negeri berhadapan dengan cabaran dan bersaing di peringkat global. Dan saya ingin nyatakan komitmen kerajaan negeri, iaitu kita akan terus beri perhatian kepada soal penyediaan sekolah-sekolah kerana kerajaan negeri amat komited dalam soal untuk membangunkan modal insan rakyat dalam negeri ini. Kerana dengan adanya modal insan, tidak kira apa kaum, tidak kira apa medium, ia dapat membantu negara kita berhadapan dengan cabaran, khususnya bersaing di peringkat global. Untuk kita berjaya dalam persaingan, dan persaingannya sekarang ni di peringkat global, kita perlu ada modal insan. Sebab kita dalam zaman pengetahuan. Dan dalam zaman pengetahuan, modal yang kita perlu adalah modal insan. Dan modal insan merujuk kepada setiap manusia tu berapa banyak ilmu dia ada. Beliau memberitahu pemberita selepas merasmikan Majlis Menanam Cerucuk Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Pei Hua 2 di Permas Jaya. Jumlah kepadatan murid-murid berbangsa Cina di kawasan Permas Jaya menjadi faktor pembinaan sekolah berkenaan. Tambah Datuk Khalid, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Pei Hua 2 dibina bagi memenuhi hasrat dan harapan penduduk-penduduk di kawasan Permas Jaya tersebut yang sebelum ini terpaksa menghantar anak-anak jauh di luar Permas Jaya. Sekolah yang bakal dibina itu akan menangkumi 40 buah bilik darjah yang mampu menampung bilangan pelajar di sekitar kawasan Permas Jaya. Sekolah ini dibina untuk memenuhi hasrat dan harapan penduduk-penduduk di kawasan Permas Jaya. Bukan Permas Jaya. Penduduk-penduduk di Permas Jaya telah membangkitkan, menyuarakan daripada dahulu keperluan untuk mereka menghantar anak-anak mereka bersekolah dalam kawasan ini, iaitu Sekolah Jenis Kebangsaan Cina yang didapati sebelum ini mereka terpaksa hantar anak-anak mereka jauh. Jadi pengarah pelajaran negeri telah nyatakan sama ada ke Johor Jaya, sama ada ke Taman Molek dan sebagainya, jauh. Jadi memang tak ada. Jadi atas Projek pembinaan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Pei Hua 2 Permas Jaya dijangka siap sepenuhnya menjelang hujung tahun ini. Pengarah Pendidikan Negeri Johor, Aminuddin Adam berkata, projek yang akan menelan belanja sebanyak RM10 juta itu dibangunkan melalui kerjasama Iskandar Waterfront City IWC dan Kerajaan Negeri. Katanya, Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan RM5.5 juta bagi pembinaan bangunan sekolah berkenaan. Atas usaha Yang Berhormat Datuk Insinyur Dr. Wee Ka Siong, Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang juga bekas mantan timbalan Menteri Pendidikan pada tahun 2013. Beliau telah berjaya mendapatkan peruntukan dari kerajaan pusat
berjumlah 5.5 juta ringgit bagi menampung pembinaan bangunan sekolah ini. Kedua-dua pihak sama ada kerajaan negeri dan kerajaan pusat telah menunjukkan satu komitmen yang tinggi bagi memastikan bahawa apa yang diaspirasikan pada hari ini tercapai. Dan saya juga difahamkan kos keseluruhan bagi bangunan ini sahaja akan menelan belanja sekitar RM10 juta ringgit, tidak termasuk peralatan perabot dan juga lain-lain peralatan. Beliau berkata demikian ketika majlis menanam cerucuk Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Pei Hwa 2 di Permas Jaya. IWC telah menyumbangkan tanah bagi pembinaan sekolah berkenaan di samping membiayai kos infrastruktur. Tanah seluas 1.62 hektar bernilai 8.7 juta ringgit itu terletak di Mukim Pelintung bersebelahan Sungai Pelintung di Permas Jaya. Sebanyak 4 buah agensi polis bantuan telah menerima sijil kelulusan penubuhan agensi berkenaan di negeri Johor. Dengan penambahan 4 agensi itu, menjadikan sebanyak 196 agensi polis bantuan di seluruh negara telah menerima sijil kelulusan penubuhan polis bantuan tersebut. 4 agensi polis bantuan yang menerima sijil berkenaan ialah Agensi Polis Bantuan Team Attractions, Agensi Polis Bantuan Astaka Padu, Agensi Polis Bantuan MB Builders dan Agensi Polis Bantuan UTM Skudai Johor. Saya mengambil kesempatan ini juga untuk melangkapkan ucapan tahniah kepada semua agensi polis bantuan yang telah pun diberikan kelulusan mengumpulkan bantuan pada pagi ini, dan ini menjadikan keseluruhan agensi polis bantuan di seluruh negara berjumlah 196 agensi, di mana di pihak kerajaan ada 28 agensi kerajaan yang mempunyai polis bantuan, 3 agensi daripada pihak berkuasa tempatan, 9 agensi daripada universiti awam, 1 agensi daripada universiti swasta, 25 agensi daripada Badan Kanun, 43 agensi daripada GLC Government Link Company, 87 agensi daripada pihak swasta. Menurut Datuk Akril Sani, dengan adanya agensi polis bantuan ini, ia dapat memantapkan lagi kekuatan polis diraja Malaysia PDRM dalam mencapai tahap keselamatan yang dimiliki oleh sesebuah negara maju. Jadi dengan jumlah yang sedemikian banyak, saya percaya ia akan memberikan satu kekuatan kepada polis diraja Malaysia, kerana ia merupakan satu lagi aset tambahan yang dapat digunakan dalam usaha kita untuk mencapai satu tahap di mana kesejahteraan dan keselamatan di negara kita ini betul-betul mencerminkan satu tahap keselamatan yang dimiliki oleh sebuah negara maju, yang mana kita akan bergerak ke arah mencapai bawah tersebut pada tahun 2020. Beliau memberitahu pemberita ketika majlis penyerahan sijil kelulusan penubuhan polis bantuan di IPK Johor. Polis bantuan yang menjalankan tugas akan diiktiraf sebagai seorang anggota polis seperti yang termaktub dalam Akta Polis. Sebanyak 520 jawatan polis bantuan telah diluluskan untuk kesemua 4 agensi polis bantuan tersebut. Menurut Wakil Agensi Polis Bantuan Team Attractions, Muhammad Razali Khamis, penubuhan polis bantuan ini memenuhi ciri-ciri yang telah ditetapkan oleh PDRM. Kena mematuhi banyak kriteria-kriteria yang ditetapkan dari segi keanggotaan dan juga aset-aset yang perlu dijaga. Dan calon-calon yang layak adalah kena mengikut sama kehendak dalam PDRM, Polis Diraja Malaysia. Dan latihan yang diikuti walaupun 9 minggu tetapi sama juga modul latihan. Jadi di sini polis bantuan yang telah dilatih selalunya mempunyai tahap disiplin yang baik, tetapi untuk melestarikan disiplin, pihak agensi kenalah sentiasa membuat latihan dan perkhidmatan dan sebagainya. Tambah beliau, polis bantuan ini turut akan mendukung tema PDRM, iaitu polis dan masyarakat berpisah tiada, selain membantu PDRM dalam membanteras jenayah. Dan juga polis bantuan ini membantu Polis Diraja Malaysia dalam pencegahan jenayah dan juga omnipresent, dan dia adalah sebahagian daripada corporate social responsibility
dan polis bantuan bersama-sama mendukung tema Polis Diraja Malaysia, polis dalam masyarakat berpisah tiada. Untuk paparan berita selanjutnya, kita kembali lagi selepas ini. Saya memilih produk restoran ini kerana penghasilannya amat meningkat. Di kawasan yang bermasalah boleh meningkatkan hasil FFB di tahap yang optimum. Pilihlah baja biokimia Real Strong hari ini. Kembali semula. Majlis Perbandaran Muar MPM melaksanakan program pembersihan longkang dengan menyedot kotoran dalam longkang di bandar berkenaan bagi memastikan ia bersih dan tidak berbau busuk sehingga mencemarkan Sungai Muar. Yang di-Pertua MPM Ramli A. Rahman berkata, beliau mengarahkan syarikat SW Corp iaitu pihak yang melaksanakan kerja pembersihan itu melakukannya setiap 2 minggu sekali. Katanya, longkang yang ada di Bandar Muar ini adalah longkang lama dan memerlukan pemerhatian khusus. Ia perlu diselenggara secara berkala bagi mengelakkan mengeluarkan bau busuk. Ramli berkata paling penting adalah menjaga Sungai Muar yang merupakan nadi di daerah itu agar terus kekal antara sungai yang terbersih bukan sahaja di Johor tetapi juga di seluruh negara. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Maritim Wilayah Selatan menahan sebuah kapal dagang di perairan Tanjung Piai Pontian kerana bersauh tanpa kebenaran. Ketua Penguatkuasa Daerah Maritim Johor Bahru, Kapten Maritim Amiruddin Abdul Rashid berkata, kapal dagang yang didaftarkan di Shenzhen, China itu dikesan ketika bersauh di kedudukan lebih kurang 4.1 batu nautika ke barat daya Tanjung Piai. Hasil pemeriksaan APMM mendapati kapal tersebut gagal mengemukakan dokumen kebenaran daripada Pengarah Laut Malaysia untuk berlabuh tunggu. Pemeriksaan terhadap kapal dagang itu menemui 26 kru warga negara China berusia antara 23 hingga 50 tahun dengan 3 kru telah dibawa ke pejabat APMM Daerah Maritim Johor Bahru untuk siasatan lanjut. Pemilik kapal boleh didakwa mengikut Seksyen 491B Kurungan 1 Kurungan L Ordinan Perkapalan Saudagar MSO 1952 kerana berlabuh tanpa kebenaran yang jika sabit kesalahan, pemilik kapal boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Sekian untuk edisi Buletin Selatan hari ini. Terus mengikuti perkembangan berita kami di www.tvselatan.com.my dan jangan lupa untuk #kawan awak. Salam takzim.